Aduh, ngilu betul bunyi kotak tu saja saya bagi anda dengar. Okey, sebenarnya ini adalah MacBook Pro kepunyaan kawan saya yang Jin tu. Jadi dia baru beli yang MacBook Pro 16 inci yang M1 Pro tu. Jadi dia sangat excited masa dapat MacBook Pro ni. Jadi saya pun buatlah unboxing untuk nak tunjuk sekali benda ni kepada anda. Tapi saya kena cakap dulu tangan yang tengah duk buat unboxing ni, ini bukan tangan saya. Ini adalah tangan Jin. Sebab dia yang beli MacBook Pro ni, jadi saya kata kat dia, kalau nak buat unboxing, lebih baik dia yang buat lah. Dia yang koyak plastik tu semua sebab ni dia punya kan. Cerita tentang MacBook M1 Pro ni sebenarnya dah lama dah di antara saya dengan Jin. Jin ni dia memang excited gila masa Apple announce pasal MacBook Pro ni. Okey, dia sebenarnya dia pakai MacBook Pro tapi yang jenis yang lama, tak silap saya yang 2012 tu kalau tak silap saya. Lepas tu MacBook tu pun dia dah tampai stiker macam-macam, dah jatuh apa kalian. Jadi memang dah sampai masalah dia beli MacBook baru ni. Sebelum ni saya ada berbincang lah dengan Jin tu tentang masalah yang saya hadapi. Okey, bila saya buat channel pendakwah teknologi ni, saya suka record semua benda dalam 4K dan saya edit video pun dalam 4K juga. Saya edit video ni menggunakan aplikasi Final Cut Pro dalam macOS tu kan. Okey, jadi cerita dia macam ni. Bila saya ada banyak layer, selepas tu ada banyak video 4K dalam tu kan, kadang-kadang Final Cut tu dia jadi buggy sikit, dia jadi slow sikit. Lepas tu saya punya masa untuk nak render video tu bila dah habis kan, dia ambil masa lama jugalah. Contohnya kalau video yang 20 minit tu, kadang-kadang nak render tu dalam berapa belas minit macam tu. Jadi pada waktu tu saya ingatkan macam orang kata kalau komputer yang laju ataupun MacBook yang power-power ni ataupun Mac Pro yang power-power ni, masa untuk rendering tu sangat pendek. Sebelum M1 Pro ni keluar, saya dah nyaris untuk nak beli yang MacBook M1 tu, tapi nasib baik saya tak belilah sebab bila saya buat testing untuk nak buat kerja-kerja saya ni, dia lagi lambat daripada komputer yang saya duk pakai sekarang ni. Okey, jadi bila M1 Pro ni keluar, semua orang kata wah M1 Pro ni memang laju tahap gila lah, memang gila pun tak selaju tu lah, macam-macam lah. Malah kawan saya Jin ni pun cakap, dia kata bro, komputer ni memang tak boleh nak lawan lah ni, ini memang laju gila lah, komputer you memang tak boleh nak lawan dengan dia lah. Ayat lebih kurang macam tu lah dia kata kan. Apa yang menariknya adalah masa kawan saya Jin tu dapat MacBook ni, okey, masa dia dapat notification kata okey MacBook tu dah sampai kan, dia nak pergi ambil, nak buat pick up. Hari tu juga, malam tu juga, dia mai dekat rumah saya untuk nak buat video unboxing. Dia kata, Adil, mailah kita buat unboxing, I excited ni, nak tunjuk dekat you, komputer ni memang laju bro, memang laju kan. Memang saya tak nafikan lah masa first time tengok M1 Pro ni, ini adalah salah satu MacBook yang paling cantik saya pernah tengok lah. Semua benda cantik, keyboard tu sedap, dia punya unibody betul je, nanti kita nampak kan, the edge kat belakang tu dia tulis MacBook semua tu, memang lawa lah. Okey, dan satu benda yang saya rasa mungkin yang anda tak nampak dalam video ni ataupun yang anda tak boleh nak hayati dalam video ni adalah dia punya kecantikan skrin tu. Skrin dia memang terang dan sharp. Saya dah tengok banyak notebook ataupun laptop dan sebagainya. Ini adalah salah satu laptop lah yang saya rasa ada skrin yang cantik. Masa kami buat testing tengok video kan yang 4K, 8K semua kan, satu benda yang saya perasan tu dia punya warna tu memang cantik lah. Dia kata warna tu vibrant lah, memang lawa lah. Okey, berbalik kepada testing MacBook ni. Jadi kawan saya Jin ni dia datang ni semata-mata untuk nak beritahu dekat saya. Dia kata, okey, tengok bro, komputer ni memang jauh lagi laju daripada you punya PC sekarang tu. Jadi sekarang ni I nak datang dekat sini, you install Final Cut, kita try lawan buat rendering video 4K tu. Kita tengok berapa laju komputer ni nak compare dengan komputer yang you pakai sekarang. Komputer M1 ni confirm 3-4 kali ganda lagi laju daripada you punya Hackintosh lah. Itulah ayat dia lebih kurang macam tu Jin kata kat saya. Jadi tanpa buang masa, lepas habis setup MacBook ni, kami terus install aplikasi Final Cut Pro tu. Okey, untuk nak buat testing ni senang saja. Kami import 6 video file 4K yang dibuat sebelum ni dan kita akan tengok berapa masa yang diambil untuk nak buat rendering tu. Jadi kita akan bandingkan masa untuk rendering video ni dalam MacBook M1 Pro ni berbanding dengan masa untuk render video yang sama menggunakan Hackintosh saya. Okey, berdasarkan testing ni, masa yang dia ambil untuk render video 4K dalam M1 Pro ni adalah 11 minit 32 saat. Alright, sekarang saya tunjukkan pula masa untuk nak render video 4K yang sama menggunakan Hackintosh saya. Sambil tu juga saya cerita sikit pasal video 4K yang dirender ni. Jadi video ni dia punya durasi tu adalah 23 minit. Jadi kalau anda tengok tadi masa menggunakan M1 Pro tu, masa rendering tu adalah 11 minit 32 saat. Jadi sekarang kita tengok kalau pakai Hackintosh yang tahun 2018 saya buat dulu ni, berapa lama masa yang dia ambil untuk nak render video yang sama ni.
Alright, bahagian rendering ni saya percepatkanlah video ni, jadi kita tak payah nak tunggu sampai habis sebab dia ambil masa yang lama juga, berbelas-belas minit juga kan. Okey, tapi saya nak tunjuk dekat anda pada bahagian yang terakhir ni. Okey, tadi menggunakan M1 Pro tu 11 minit kan. Ni masa rendering menggunakan Hackintosh tahun 2018 saya. Masanya adalah 15 minit 15 saat. Tu dia. Beza 3 minit aja nak bandingkan dengan M1 Pro tahun 2021. Bila kawan saya Jin tu tengok result testing ni, dia memang rentung, terbakar hangit lah, boleh bau lah hangit tu sampai sekarang. Saya kata dekat dia lah, kata bro, you punya M1 Pro tahun 2021 ni memang laju gila lah bro. Dia laju lebih 3 minit daripada saya punya Hackintosh yang saya buat pada penghujung tahun 2018 dulu. Untuk nak bagi anda lebih mudah faham hasil testing yang dibuat tu, ni saya hasilkan satu graf ni lah. Alright, bila kami gunakan M1 Pro untuk nak render video 4K 23 minit tu, masa yang dia ambil adalah 11 minit 32 saat. Bila saya gunakan Hackintosh untuk render video yang sama, masa yang dia ambil adalah 15 minit 15 saat. Jadi M1 Pro tu dia lebih laju sebanyak 3 minit 43 saat untuk nak render video tu. Tapi apa yang lebih menarik adalah kawan saya Jin tu dia beli M1 Pro tu pada harga RM10,799. Manakala saya kira balik, kalau anda nak buat Hackintosh yang sama yang saya buat pada penghujung tahun 2018 tu, sekarang ni okey, harga dia adalah RM5,855 lebih kurang macam tu. Ini adalah harga pada tahun 2021 yang masa saya buat video ni. Jadi beza harga di antara M1 Pro tu dengan Hackintosh tu adalah RM4,994, dekat RM5,000 perbezaan dia. Okey, tapi anda jangan salah faham. Saya bukan nak kata bahawa MacBook M1 Pro ni tak bagus. Sebenarnya dia ada banyak kelebihan dan kebaikan menggunakan MacBook M1 Pro ni kalau nak bandingkan dengan Hackintosh tu. Cuma saya sengaja buat video ni sebab ada ramai sangat orang saya tengok dalam Facebook group dan sebagainya yang duk kata, oh bila kita buat video rendering menggunakan M1 Pro ni memang mantap, laju dan terbaik kan, tak boleh nak banding dengan komputer lain ataupun komputer Mac lama dan sebagainya. Jadi ni saya tunjukkan dekat anda. Saya gunakan satu Hackintosh tahun 2018, dia punya masa tu lebih laju lebih kurang 3 minit sahaja. Kalau nak ikutkan kalau saya buat tuning lagi dekat Hackintosh tu, saya rasa saya boleh dapat masa yang lebih kurang sama dengan MacBook tu. Itu yang saya nak cerita dekat anda. Okey, tapi apa pun, anda kena faham satu benda. MacBook M1 Pro ni adalah sebuah laptop, manakala saya punya Hackintosh tu pula adalah sebuah desktop. Jadi kalau nak ikutkan, itu adalah benda yang berlainan. Okey, memanglah kalau nak ikutkan MacBook ni adalah tahun 2021, dia menggunakan prosesor yang baru dan sebagainya, tapi dia still tak sama lah kalau kita nak bandingkan dia antara laptop dengan desktop. Okey, itu yang pertama. Alright, tapi kalau anda tanya saya secara peribadi lah kan, kalau diberikan pilihan antara M1 ni dan juga saya punya Hackintosh, saya akan pilih yang mana? Saya memang akan pilih M1 ni. Sebab apa? Kalau anda menggunakan Hackintosh, ada banyak benda dan banyak isu. Pendek kata, kalau saya simpulkan macam ni lah, Hackintosh tu adalah renyah. Kadang-kadang kalau ada Mac update dan sebagainya, Hackintosh anda mungkin tak berjalan. Okay, kalau saya nak cerita kat anda, sampai sekarang ni saya punya Bluetooth tu tak jalan sebab saya tak cari yang dongle yang support dalam Hackintosh sebagainya. Jadi sebab saya malas nak cari kan. Jadi itu adalah antara benda-benda kecil yang merenyahkan kita. Jadi kalau diberikan pilihan, memang saya akan pakai Mac yang original macam ni dan lagi senang. Orang macam pendek kata, tak payah fikir apa, terus pakai saja. Sambil tu ada juga orang yang tanya saya, dia kata adakah salah untuk kita nak pakai Hackintosh? Jawapan yang mudahnya adalah ya, memang salah untuk nak gunakan Hackintosh. Sebab kalau kita ikutkan kepada Apple punya End User License Agreement UELA tu, dia dah cakap dalam tu siap-siap. Dia kata Apple punya software ni ataupun kita merujuk kepada Mac OS ni hanya boleh digunakan kepada Apple punya hardware. Maksudnya kalau kita install benda tu dalam hardware yang bukan dikeluarkan oleh Apple, maka itu adalah salah. Okey, jadi kalau anda tanya saya, salah ke saya pakai ni? Memang salah lah kalau ikutkan. Memang dekat rumah saya ni ada 3 biji Mac, tapi itu tak menandakan bahawa anda boleh sengaja nak pergi buat Hackintosh dan sebagainya. Macam saya kata, kalau benda tu salah, dia tetap salah dan saya kena mengaku benda ni adalah salah. Sebab tu sebelum ni saya ada pernah nasihatkan orang yang duk jual Hackintosh tu ataupun dia buat servis untuk buat Hackintosh tu, saya kata jangan buat benda tu. Saya tak pasal-pasal kalau Apple nak ambil tindakan, memang anda akan kena. Alright, kita dah sampai kepada penghujung video pendek kali ini. Jadi kalau video ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka janganlah lupa untuk like video ni dan juga subscribe pada Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.